Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to Pika Chan channel. Okay guys, untuk video kali ni kita akan buat satu sesi interview. Benda ni aku jarang buat sangat bersama dengan guest-guest Japanese. So hari ni ada a bit kelainan sikit bersama dengan guest Japanese yang baru juga. Siapakah tetamu untuk hari ni? Kita akan menemu ramah dengan dia sekejap lagi. Memandangkan sebab guest Japanese kali ni dia agak fasih berbahasa Melayu Jarang kita nak tengok orang Japanese yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan begitu fasih. Hari ni kita nak tengok bagaimanakah kefasihan tamu tersebut dan nak tengok macam mana dia bercakap dalam bahasa Melayu hari ni. Mostly aku akan cakap bahasa Melayu saja. Aku memang saja je nak cakap bahasa Melayu dengan guest tersebut. Okay guys, sekarang ni kita nak menemu ramah dengan guest Japanese yang kita akan jemput sekejap lagi. Okay guys, nantikannya. Okay guys, untuk hari ni kita ada guest baru yang saya jemput pada episod kali ni. Kita bawakan daripada negara Jepun sendiri, bukan dekat Malaysia tapi betul-betul daripada negara Jepun. Boleh tak kita kenalkan guest terbaru untuk hari ni? Betul, kantan Zikoshakan. Onegaishimasu. Assalamualaikum semua. Nama saya Mina dan nama Melayu saya Mariam. Saya berasal dari Tokyo, Jepun. Saya mengajar bahasa Melayu selama 4 tahun. Jadi saya sangat suka bercakap dan membaca, mendengar bahasa Melayu. Sangat suka. Fasih dia. Nak tepuk tangan lah. Saya seronok tengok orang Jepun bercakap bahasa Melayu fasih ni. Alhamdulillah. Profesor bahasa Melayu saya sangat bagus. Jadi saya pun macam ada banyak semangat. So banyak ni soalan saya nak tanya ni kan. Jomlah kita start sesi interview bersama dengan Mariam Sam untuk hari ni. So topik sebenarnya untuk hari ni nak bertanyakan tentang bagaimana Mariam Sam boleh start meminati bahasa Melayu dan juga Islam. Dan kita tahu Mariam Sam sebenarnya bukannya seorang Muslim, betul tak? Betul. Bukan orang Islam. Jadi dari situ saya agak tertarik kenapa seorang Japanese ataupun yang bukan Muslim sendiri berminat untuk berpakaian seperti seorang Muslim sedangkan dia bukan seorang Islam. Dan saya agak terkejut lah pada mulanya sebab saya dengar sini pun daripada kawan saya. Jadi saya teringin nak tahu sendiri bagaimana benda tu. Kita mulakan soalan pertama Mesti ramai orang tertanya ni. Bagaimana Mariam Sam bermula minat untuk mempelajari bahasa Melayu? Adakah sejak daripada sekolah ke macam mana? Saya berminat dalam bahasa Melayu selepas masuk universiti sebenarnya. Tapi sebelum masuk universiti, berminat dalam bahasa asing. Mana macam-macam bahasa diajar. Di side universiti dulu, saya ada banyak pilihan. 27 bahasa ada diajar kat sana. Universiti Mariam Sam, apa nama? Saya lupa nama penuh TUFS tu apa Tokyo University of Foreign Studies. Apa dalam in Japanese saya lupa lah. Tokyo Gaikukugo Daigaku. Dia yang pendek juga kan. Michikai mo arimasu de shou? Tokyo Gaidai. Benda tu. Kat Tokyo Gaidai ada 27 bahasa. Macam bahasa Jerman, Turki, bahasa Indonesia. Banyak sangat. Itulah yang buatkan saya tertanya-tanya. Daripada 27 bahasa tu, Mariam pilih bahasa Melayu. Kenapa bukan bahasa Indonesia? Kalau ikutkan, bahasa Indonesia lebih popular daripada bahasa Melayu tu sendiri, daripada kalangan orang Jepun. Tapi kenapa bahasa Melayu? Saya bincang dengan cikgu saya kat sekolah tinggi. Saya tanya soalan dengan cikgu sekolah. Bahasa apa saya pelajari kat universiti? Dia syorkan masyarakat pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Dari dulu memang ada minat Multicultural Society. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, bahasa, agama. Jadi mungkin sesuai dengan minat saya. Jadi saya minat dalam masyarakat Malaysia dulu. Selepas masuk universiti, mula belajar bahasa Melayu dan makin minat saya jadi kuat. Hebat lah. Awak punya sebutan bahasa Melayu fasihnya. Saya rasa macam terujanya. Terima kasih. Okay, kita bagi soalan seterusnya. Bagaimana terdetiknya Mariam Sam mula berminat untuk mempelajari Islam? Pernah pergi ke Malaysia pada tahun 2012. Saya juga pernah pergi ke Malaysia November yang lalu. Tahun lepas. Elektronik. Saya pergi untuk menyertai pertandingan pidato antarabangsa. Menang tak? Menang tak? Kita menang. Tak menang tapi pengalaman yang baik. Betul. Pengalaman itu penting. Aku dengan ramai orang yang bercakap bahasa Melayu dari berbagai negara. Afghanistan, Uzbekistan, Indonesia. Dan kat sana
sana saya jumpa dengan ramai orang yang beragama Islam juga. Saya ada peluang untuk duduk dengan mereka. So mulanya minat Islam ni sendiri masa Mariam datang ke Malaysia lah. So daripada situ Mariam mula ada rasa minat tentang agama Islam tu sendiri. Betul? Betul. Secara langsung. Tengok secara sendirilah. Macam ni orang Islam itu. Macam ni agama Islam itu. Betul. Mariam Sam memang minat Islam tu daripada masa pidato tu ke sebelum lagi? Susah sikit nak jawab. Ada minat sikit sebelum masuk ke pertandingan pidato. Selepas masuk pertandingan pidato, minat saya jadi lagi kuat, lagi kukuh. Macam tu. Soalan seterusnya, bagaimana Mariam Sam boleh mengenali negara Malaysia? Adakah daripada zaman sekolah lagi ke? Bagaimana? Dari zaman sekolah di kelas sejarah dunia, saya belajar masyarakat Malaysia terdiri daripada berbagai kaum bangsa, makanan, bahasa. Memang saya tahu sikit tentang Malaysia, tapi kan Jepun tak diajar banyak sangat. Saya tahu nama saja, nama dan tentang Malaysia plantation banyak. Itu saja yang saya tahu. Plantation banyak. Ya, memang betul kami diajar. Macam tu mungkin pendidikan Jepun mengajar murid-murid di Jepun. Di Malaysia banyak tanaman, begitu? Ya, betul. Aduh, kelakar dia. Soalan yang keempat kalau kita lihat sendiri dari segi kita nampak Mariam Sam pun pakaian dia memang sangat ke arah muslimah lah. Dari segi yang Mariam Sam bertudung, apa yang membuatkan Mariam Sam meminati untuk menutup aurat? Sedangkan kita tahu Mariam Sam bukannya masuk Islam, bukan seorang muslim, tapi meminati untuk bertudung dan meminati untuk cuba nak menutup aurat. Kenapa tu? Apa sebab dia? Ya, ada sebab yang besar. Bila saya pergi ke Malaysia, ada ramai kawan duduk untuk pertandingan pidato. Ada kawan uniform. Saya minta tolong kat dia pakaikan saya tudung. Saya minta tolong pada dia. Cuba saja. Sebagai fashion, tudung sangat cantik dia pakai. Sebagai fashion, Mariam Sam rasa nampak cantik lah pada Mariam. Betul? Ya, sebab bukan orang Malaysia saja, tapi muslimah yang saya jumpa sangat menikmati fashion kombinasi tudung dengan pakaian biasa, berbagai warna, fabrik dan corak. Jadi saya ingat mereka menikmati fashion dan sangat cantik lah saya ingat. Jadi saya pun nak cuba. Saya minta kawan itu dan dia pakaikan saya tudung. Saya rasa macam sangat sesuai dengan saya. Cantik dan nampak sopan dan juga macam selesa. Sangat selesa untuk memakai tudung. Sesekali saya pakai tudung, saya rasa selesa. Selesa. Saya macam tenang, rasa tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, saya teringin nak tahu pandangan orang Jepun sendiri di Jepun berkenaan dengan orang Islam. Dan saya sendiri pun dengar daripada kawan-kawan Jepun dekat sini. Dan diorang pun ada juga menceritakan banyak keburukan Islam dalam media Jepun. Tapi saya tak tahu lah, mungkin itu perkara lama. Tapi saya tak pasti perkara sekarang ni ada perubahan, saya tak berapa pasti. Mungkin ada banyak cerita kebaikan juga tentang Islam. Kalau macam melihat Mariam Sam kan, walaupun bukan seorang Muslim, tapi kadang-kadang keluar pun ada berpakai menutup aurat. Jadi saya nak tahu orang Jepun punya anggapan terhadap orang Islam itu sendiri seperti mana? Perkara itu seperti satu kebaikan pada mereka atau sebaliknya? Boleh tak ceritakan sedikit? Okey, dari segi pandangan orang ramai, bila saya pakai kereta api contohnya, saya jumpa dengan orang ramai kan. Bila saya pakai tudung, mereka lihat saya juga, tapi mereka tak cakap apa-apa. Mereka tak macam buat wajah yang negatif pun tak ada. Tak ada juga reaksi, langsung tak ada. Adapun tempat saya, mungkin mereka tak kisah kalau seorang wanita pakai tudung pun, sebab ada toleransi kepada agama lain. Okey, ada kemungkinan saya dianggap sebagai orang asing kalau saya pakai tudung. Betul. Kalau melihat Mariam Sam sendiri pakai tudung, saya tak rasa Mariam orang Jepun pun. Kan? Atau orang Indonesia ke, mungkin orang Malaysia ke, sebab muka lebih pada Asia Tenggara punya pada rupa kan. Boleh saya ceritakan pandangan kawan saya, kawan Jepun saya. Boleh? Dulu saya tak pakai sebelum saya pergi ke Malaysia. Jadi saya pun macam ada kebimbangan sikit. Mereka menganggap saya macam aneh. Dari segi keluarga awak, kawan-kawan baik awak, bagaimana diorang anggap awak yang berpakaian menutup aurat dan bertudung? Nakak image awak, macam mana diorang punya image tu? Image mereka baik sebenarnya. Saya tanya dengan kawan saya, boleh saya pakai tudung untuk pergi keluar? Mereka cakap, okey, awak nampak cantik kalau berpakai tudung. Kawan Jepun jawab begitu. Saya sedikit demi sedikit
ni mula post gambar yang saya pakai tudung kat IG. Kawan saya pun lihat tudung, Mariam pakai tudung macam orang asing, post gambar macam itu lagi banyak. Mereka pun dah biasa. Saya tanya dengan mereka, bila saya pakai tudung untuk pergi keluar, untuk pergi makan, mereka pun jawab, yes, awak cantik. Dia start dengan sedikit saja dari segi tudung, penampilan kita, image kita bagaimana. Secara perlahan-lahan orang Jepun mula rasa terima dengan secara baik. So far kawan-kawan Mariam tak ada jenis yang kutuk-kutuk Mariam, asal Mariam pakai tudung? Tak ada kata macam tu ke kawan-kawan Mariam? Ada, langsung tak ada. Saya ceritakan kenapa saya pakai tudung dan mereka faham, dan mereka pun macam tanya soalan, ajaran agama Islam macam mana, Ramadan macam mana. Mereka pun makin ada minat dalam agama yang lain pada agama mereka sendiri. Keluarga saya pun, saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya. Mereka pun sokong saya pakai tudung. Bagaimana dengan mak ayah awak? Tak ada melarang awak ke? Mereka okey ke? Dia macam marah awak ke? Ada tak? Sebenarnya ayah saya tak cakap benda baik jika saya pakai tudung, tapi ayah saya pun tak halangkan saya pakai tudung sebab saya memang ada niat untuk pakai. Mak saya dan kakak saya, alhamdulillah, mereka sokong saya pakai tudung. Saya rasa selesa. Mak dan kakak saya pun cakap pakaian tudung sangat sesuai dengan awak. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan awak. Apakah perkara Islam yang Mariam Sang dah pernah cuba lakukan setakat ini? Contoh macam berpuasa, hari raya. Ada tak yang Mariam Sang dah pernah buat? Ada. Tahun ini saya pertama kali cuba berpuasa selama sebulan, tapi sebab itu first time untuk saya, jadi saya tak paksa diri sangat. So, saya bukan lagi awal daripada orang Islam yang lain. Macam mana dari segi pengalaman berpuasa penuh dalam 1 bulan? Boleh bagi berapa rating daripada 0 ke 10? Tahap susah tu. Kalau puasa macam penuh sehari, 10. Sangat susah. Sangat susah. Mungkin sebab first timing kan? Untuk skip makanan boleh saja, tapi untuk tak minum sangat susah. Betul. Waktu kat sana macam mana? Mesti panjang kan? Sebab saya ada dengar kawan Japanese saya kata siang lebih panjang daripada malam kalau untuk bulan spring. Betul ke? Saya tak tahu betul ke tak. Betul, tapi terpanjang sangat macam musim panas. Berapa jam? Matahari pada jam 4 hingga 6.30 macam tu. Lebih kurang 15 ke 16 jam berpuasa di Jepun. Lama ya. Macam kena extend lagi 4 jam daripada Malaysia. Sebab Malaysia 12 jam. Kalau kat Malaysia memang sama. Siang pun 12 jam, malam pun 12 jam. So kita orang tak ada masalah apa-apa. Mondai naik lah. So benda tu tak jadi satu masalah pada kami. So berpuasa pun dah pernah. Apa lagi yang Mariam Sang dah pernah buat? Buku Iqra, nanti belajar Al-Quran. Sekarang ni pun dalam e-learning Arabic ke macam mana? Saya tengah belajar bahasa Arab, tapi sekarang macam henti sekejap. Kenapa stop sekejap? Mungkin sebab asyik gotong kan lah. Faham? Macam yang tadi kan saya tanya kan, apa yang perkara yang Mariam Sang dah pernah buat kan. Sekarang nak tanya balik, apa yang perkara Mariam Sang yang ingin buat akan datang? Saya nak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, leganya dengar ya Allah. Saya tak tahu maksudnya, maksud yang mendalam, memuat turun up, di mana saya boleh dengar Al-Quran dan juga ada terjemahan, ada tulisan bahasa Arab dan ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Jadi saya sedikit demi sedikit masuk setiap garis saya dengar saja. Bila saya ada kesusahan dan sebagainya, bila saya ada benda yang baik dan saya nak berterima kasih, bila saya dengar saja, saya rasa sangat tenang. Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan Mariam Sang. Selain daripada ingin membaca Al-Quran ataupun mungkin nak cuba belajar solat ke? Nak belajar solat juga. Mariam Sang pernah tak try solat? Tak pernah. Tak pernah? Pernah tengok cara solat dalam drama Melayu, tapi tak pernah cuba saya sendiri. Biasanya kalau drama Melayu dia sangat simple sangat lah. Sebab dia tak tunjuk fully solat tu macam mana. Pernah melihat macam mana mereka orang Islam solat kat masjid di Tokyo. Pada pandangan Mariam sendiri bahasa Melayu ni ada tak berkait rapat dengan Islam? Ada. Ada kan? Kalau saya pun saya kata ada. Sebab memang ada. Sebab banyak je perkataan bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Masya Allah tu pun bahasa Arab. Alhamdulillah, Insya Allah, apa lagi? Mustahil. Jumaat. Perkataan-perkataan tu memang bahasa Arab, tapi cuma dimelayukan bunyi sahaja. Saya mula belajar bahasa Melayu. Saya belajar agama Islam juga sebab hampir semua orang yang cakap bahasa Melayu kata Alhamdulillah, Insya Allah, Assalamualaikum. Saya pun belajar cakap perasa-perasa macam ni. Saya pun semakin tahu dalam konteks ini perasa
bahasa ini boleh berguna macam itu. Dan sekarang dah biasa pakai frasa-frasa macam Alhamdulillah, InsyaAllah. Saya teringin nak tahu jugalah, Mariam ada tak favourite perkataan bahasa Melayu? Kalau bahasa Melayu, aku tak pernah fikir. Sayang, perkataan sayang. Oh, bahasa Melayu awak suka sayang. Sayangnya ada dua maksud. Sayang yang mana ni yang awak maksudkan? Yang awak sekarang? Bukan. Oh, bukan sayang yang tu. Bukan. Sayang yang mana tu? Sayang yang tu. Oh, sayang yang tu. Okey. Bukan macam honey. Bukan. Bukan yang itu. Okey, kita pergi soalan yang terakhir untuk video kali ni. Ada tak pernah terdetik terfikir untuk memasuki Islam di masa akan datang? Itu saya selalu fikir sebenarnya. Tapi belum dapat jawapan dalam diri sendiri juga. Ada hasrat tapi ada macam perasaan yang tak nak masuk sebab saya sampai sini setakat ini hidup sebagai bukan orang Islam. Dan keluarga saya pun bukan orang Islam. Jadi ada macam konflik dalam saya sendiri. Tapi memang identiti saya ada macam orang Islam sikit, ada bukan orang Islam. Jadi saya selalu fikir kalau peluang datang mungkin saya masuk, tapi kalau tak masuk. Saya doakan yang terbaik lah untuk awak. InsyaAllah kalau diberikan hidayah daripada Allah, InsyaAllah mungkin ada peluang dan awak untuk memasuki Islam. Saya doakan yang terbaik saja sebab kita tak tahu apa akan jadi in future. Everything it's up on you itself. Saya hanya doakan yang terbaik saja untuk perjalanan dalam kehidupan awak. Terima kasih. Saya pun tak ada hak untuk memaksa seseorang. Islam is not a forced religion. So it's based on the person itself. You like, you want, this is your choice. Everything was on your choice. You choose it. Awak ada pilihan. Itu sebahagian yang saya sangat suka dalam tentang agama Islam. Sebab agama Islam tak memaksa orang apa-apa. Itu wajah agama Islam. Okey, saya rasa itu sahaja ke untuk soalan-soalan interview hari ini. Mariam San, ada tak yang Mariam San ada nak ingin sampaikan beberapa patah perkataan? Pertama, terima kasih banyak kerana menonton video ini. Saya bersyukur berpeluang untuk ceritakan saya sendiri pendapat saya tentang agama Islam dan juga minat dalam bahasa Melayu. Sebab saya suka bahasa Melayu dan juga saya hormati agama Islam. Jadi saya sangat seronok dan berterima kasih kepada peluang ini. Terima kasih kepada para penonton dan juga terima kasih kepada Kak Syafiqah. Okay guys, itu sahaja untuk video hari ini bersama dengan tamu jemputan kita iaitu Mariam San. Banyak Mariam San dah sharekan pengalaman-pengalaman bagaimana berminat tentang bahasa Melayu, bagaimana berminat dengan agama Islam itu sendiri. Terima kasih kerana sudi menonton seperti biasa. Kalau korang suka dengan video hari ini, jangan lupa untuk berikan subscribe dekat bawah ni. Dan jangan lupa untuk berikan like dekat sini. Dan jangan lupa untuk berikan share dekat sini. Okay guys, sampai situ saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod dan video akan datang. Okay, Mariam San, bye-bye. Bye. Bye-bye guys.